Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Salam satu Malaysia. Selamat malam, salam yang Hasan semua keluar. Okey, semua AG family semua ya yang berada di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Selamat datang ke program kita pada malam ini, apa yang kita panggil Keep Up with AG. So seperti biasalah ya, bagi yang dah kenal saya alhamdulillah, bagi yang belum kenal saya Shahan Hamzan dan juga merupakan Business Development Manager di AG Nutrition HQ. So hari ini kita berlive berlive di HQ, live daripada Kuala Lumpur. So bagi anda yang sedang menonton pasal malam ni, it's open ya. Kita tak adalah terhad ataupun tertutup pada ahli sahaja ataupun AG members. Padahal ini terbuka. Ya, nak ajak kawan-kawan sebab kita pun there's a reason why kita buka dekat FB live, bukan dekat Zoom. So terbuka, nak ajak kawan-kawan ke datang dan sebagainya masih sempat lagi. So call kawan-kawan you, jom masuk live kita sebab hari ni kita ada tetamu istimewa. Okay, so di AG di Keep Up with AG program kita ni, kita tak adalah nak cerita MLM, kaya, jutawan. Okay, itu kita punya elite preview yang dibawa oleh saya punya assistant ataupun Cik Syaril Kamal. Tapi hari ni kita lebih pada podcast, sembang-sembang santai. Kalau dulu kita pernah cerita dengan wanita besinya, kita dah cerita dengan jutawan-jutawannya dan sebagainya. Tapi hari ni kita nak bercakap seperti yang dijanjikan, episod keempat, tajuk kita adalah Alternative Healthcare. Kita cerita kesihatan pula malam ni. Selalu dengar saya je kan, si botak ni je buat product training. Hari ni ada botak nombor 2. Special sikit. So malam ni basically topik yang kita nak cerita pada malam ini ialah the harmonious relationship, harmoni antara self-care, self-care maksudnya exercise, makan suplemen, makanan kesihatan, makan yang sihat-sihat, dan juga berbanding dengan medical science, sains perubatan. Dan bersama saya pada malam ini, tapi lepas ni kita akan masuk sembang-sembang. Mungkin saya tak ada pandang kamera, but jangan merajuk, kita masih bercakap dengan anda. So pada malam ini tetamu saya, kita ada doktor yang kontroversi. Saya rasa ramai sebenarnya kenal dia, Dr. Roland Victor. Hello, apa khabar? Welcome doktor. Semua apa khabar? Okey ya? Sihat kan? Sihat. Hari ni mereka happy sebab ada botak nombor 2 hari ni. Ada backup hari ni kan. Okay, so next tu sebelah doktor adalah kita punya fitness coach, Mr. Hadi apa tadi? Sorry. Hadi Hamid. Ya, Mr. Hadi Hamid juga merupakan fitness coach. So kalau kita tengok badan dia berbanding dengan badan saya tu, nampaklah dia punya kita rasa kedil je duduk sebelah dia. So apa khabar Cik Hadi, sihat Alhamdulillah sihat. Jangan kadang-kadang santai je. Okay. So hari ni kita punya crowd semua okey. Crowd kita adalah kebanyakannya lah orang-orang AG Nutrition, ejen-ejen kita. So yang datang, diorang ni buat kita punya malam Rabu ni macam Cinetron mingguan. Yes, ada yang follow setiap minggu. So kita ada peminat-peminat setia kita. So sebelum juga kita masuk topik kita, saya nak inform ku juga, hari ini seperti yang dijanjikan tuan-tuan perempuan, kita ada lucky draw untuk diorang. So semua orang tahu ya, kita 25 Ogos sampai 25 September, siapa yang ahli AGPM yang berdaftar AGPM, yang membeli produk di shopping mall lebih daripada 50 PV akan dapat cabutan bertuah. Bukan semualah cabutan bertuah. So hari ni kita buat 10 cabutan. Kalau kita tengok apa hadiah, saya ke depan sikit, hadiah ada kita ada topi. Kita ada topi AG Nutrition, kita ada payung, kita ada tumbler, jatuh ni payung, tumbler, dan last sekali kita ada tab, mini tab untuk anda menang hari ni. So kita tengok. So cabutan saya tak akan buat sekarang, kita masuk dulu. Thank you. Kita masuk dulu kita punya topik pada hari ini. So kita kenal dulu siapakah doktor ini, siapakah Cik Hadi yang handsome ni. Hadi asal mana di? Saya asal Kelantan. Kelantan. Tapi saya dah menetap dekat Selangor ni dah almost nak masuk 10 tahun dah lah. Okay. Lama dah. Saya start 2013, saya duduk di Shah Alam. And then dah duduk di Pandan, KL. Lepas tu move to Kajang. Alright. So persekitaran tu je lah. Okay. So family semua kat KL lah? Tak. Saya lah the only one. Bujang kat sini? Tak. Dah kahwin lah. Tak, bujang kat KL lah. Betul. Macam takut bini tengok je. Play safe je jawapan. Sekarang kita hide dulu. Okay. So dari segi you punya background apa semua macam mana? Just introduce sikit lah. So let me introduce. Saya merupakan fitness coach ataupun physical
strength and conditioning. Nama company saya Quad 7 Fitness. Our tagline is strength start here. Okay, so saya lebih fokus kepada golongan usahawan untuk capai impian diorang ataupun goals diorang, dan juga kepada syarikat JLC dan government. Okay, capai goals, so maksudnya fitness goals lah. Betul, fitness goals. Okay, alright. Doktor, so doktor ni ramai orang nak kenal dia ni, sebab bila I keluarkan poster tu ada je yang komen, doktor ni kontroversi lah, doktor ni famous. So boleh tak introduce sikit diri Dr. Roland pada penonton? Dr. Roland Victor berasal daripada Kuala Lumpur, KL. Memang born bred in KL lah. Okay. Born bred in KL lah. So saya bertugas sebagai doktor dari segi segmen wellness and lifestyle, gaya hidup. Okay, so main fokus dalam praktis is banyak berkenaan dengan hormon dengan nutrisi, dan saya segmen kepada sub-segmen kepada kesihatan lelaki. Okay. Dan sub-segmen juga kepada psychoendocrinology. Benda ni apa very detail kan. Walaupun klinik kami ni technically macam klinik GP. Alright. Tapi this is my dynamics of focus. So kita banyak tengok pada masalah kesihatan lelaki, even yang macam fitness guys, kita akan bantu mereka untuk improve their goals and targets and everything. Alright. So banyak because isu kesihatan lelaki ni pun saya rasa ialah lelaki ni dia malu nak cerita, tapi sebenarnya isu ni saya rasa besar sebenarnya, especially dalam masyarakat yang pemalu-pemalu ni. Masyarakat Malaysia ni kan benda-benda private ni kan very pemalu, tabu, tak boleh nak cakap. Betul. Kan. Tapi last kena datang juga. Last kena juga. Dr. Roland juga penyelamat dia. Ada. So business okay lah sekarang Okay, so far so good. So mainly banyak you fokus kesihatan lelaki. Yes, lebih kepada kesihatan lelaki, tapi the overall memang I tengok perempuan juga, tapi dari segi nutrition, hormone, everything we see everybody. Alright. So lebih pada anti-aging pun jugalah. Ya, betul. Alright. Interesting. So malam ni saya rasa a bit orang kata excited lah, sebab selalunya for the past few session kita lebih pada internal, kita dengan founders, dengan chairman, dengan leaders kita, millionaire, perempuan, lelaki, remaja yang sukses. But today is the first time I dapat engage orang luar, third party untuk datang bersama kita hari ini, dan bukan untuk saya, tapi lebih kepada penonton-penonton, which orang-orang kita MLM. So you all pun tahu orang MLM ni diorang ambil berat tentang produk. Diorang ni mungkin tak adalah banyak ilmu sangat medical science dan sebagainya, but they are very keen to know general knowledge, especially dan apa yang kita boleh relatekan kesihatan dengan produk kita dan sebagainya lah, kan. So itulah dia. So first topik yang saya nak bawa hari ini ialah lebih kepada apa yang kita cerita dalam topik lah, kita punya topik self care tu. So saya mula dengan Dr. Roland dulu lah. Kita mula dengan doktor dulu. Zaman sekarang ni Dok, ada macam-macam jenis manusia, semuanya ada information hujung tangan. So banyak orang mungkinlah rasa pandai kadang-kadang, because kita banyak information dah sekarang. And bila banyak information ni, banyak orang self-diagnose zaman sekarang ni. Banyak ambil tindakan sendiri. Ada golongan yang percaya pada ubat doktor, sampai self-care dia tak nak ambil tahu langsung dah. Exercise tidak. Ada orang terbalik, self-care, ambil makanan sihat, tak payah jumpa doktor langsung. Medical science ni tipu lah, Big Pharma punya konspirasi lah, tak percaya pada medical science. So from your perspective, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik ni actually very subjective. So bagi saya, dalam situation sekarang, no right or wrong answer. Yes, kita dalam satu situation information overload. Yes. Maksudnya banyak sangat information datang, and kita nak filter pun agak susah. Because you buka je lah social media, akan nampak macam-macam nasihat and everything. Right. Tetapi satu is banyak information. Satu lagi is also information sabotage. Okay, maksudnya ada information yang mungkin misinformation, tapi dikategorikan as disinformation. Betul. Tapi information tu betul, tapi because of ada propaganda and everything, wujud this segment. Tetapi bila datang kepada choice of choosing, sama ada you nak pakai allopathic medicine mainstream ke, ataupun you nak pakai traditional medicine, everything, actually the choice is up to the individual.
kita kena tengok juga journey tu macam mana. Betul. Takkan you patah kaki dapat accident, you nak kata I nak pergi burut. It Betul doesn't juga. make sense. This is where frontline medicine macam emergency tu memang powerful and betul-betul ajaib. The things that we can do, kita boleh betul-betul revive life tu terus. Ya, ya. Tetapi some segment bila kita lihat macam masalah-masalah kesihatan yang jangka panjang, macam tekanan darah tinggi, diabetes and everything, benda tu berpunca dari segi berpunca daripada gaya hidup. Betul. You tak cukup tidur, you stress kerja, financial issues, family issues. Kalau you pergi kat doktor, they are going to use a metric. Dia akan check pressure you tinggi. Tetapi kadang-kadang kita sebagai doktor, kita gagal to ask them, what's going on? Okay. Everything okay tak? Faham. Because benda tu, the psychological segment pun sangat-sangat penting. Ya, If we betul. can tell them, actually, kalau you boleh address these issues ataupun self-care yang kita katakan tu, God willing, benda tu akan Membantu. autocorrect or something, or help daripada you bergantung kepada 5 minutes diagnosis. Okay, ambil ubat A, B, C, D, prescribe, ciao, jumpa 3 bulan. Tak cukup, tambah lagi dos. So some people suka the express lane. Yes. Sama dalam highway pun ada 3 lane, 4 lane. Ada orang Tol suka mana-mana mahal pun bayar lah. ada orang suka lane yang paling ujung sekali. Yes, betul. Ada orang suka yang middle lane. Ada orang fast lane, dia akan honk lagi tepi, aku nak gerak lagi laju. Betul. So this is a life choice. Kita sebagai physician ke, whether it's traditional therapist ke, this is the pilihan yang you can choose to do. We cannot say that benda ni betul, benda tu salah. Ya. Yeah, so I think sebagai physician pun we must allow ourselves untuk dengar kepada pesakit tu actually. What direction they want. What is comfortable for them. Tak ada tak perlu juga kita pergi kepada hospital, spend jumpa pakar-pakar and everything, prescribe 300-400 punya ubat tapi tak makan because I tak percayalah dengan ubat ni. Tapi dia percaya on something is much more safe. Dia suka makan batu soda lah, dia suka ambil madu lah, dia mungkin suka Sunnah-sunnah bekam lah. Exactly. Yeah. Because you see, there is some sentimental value to it that you cannot neglect. Human ni dia punya isu besar. Alright. So it's all about the balance sebenarnya. So mana Striking yang the baik balance ambil of lah. it. Betul. The reason why I asked because I was amazed. I tak adalah specific article, but for the past 10-15 years, I think I came across beberapa artikel juga yang orang kanser yang marathon. Ni nak masuk fitness lah. Yang dia tak percaya, bukan tak percaya, dia tak nak kemo. Some people kan mungkin faktor kewangan, chemotherapy is not cheap. So dia orang kata, okay, I self care, I quit sugar, I quit everything lah, lifestyle maksudnya. Lepas tu train masuk marathon, dah banyak case. I rasa dia train for marathon and after complete few marathons boleh hilang cancer tu, mati. So that's when I started realise that boleh benda yang seserius cancer pun with fitness, but extreme sikit lah. Marathon ni dah extreme sikit, but maksudnya boleh. So macam you Hadi, fitness from fitness, I'm sure you ada orang yang cancer, yang diabetes datang, bukannya semua orang yang sihat datang ke for your fitness. So do you see that value from that perspective? Kalau tanya saya lah, apa-apa pun kita kena tahu condition badan kita dulu macam mana. Itu first yang paling utama lah. Kenali diri dulu. Either you nak buat big things or starting from bawah pun, you kena tahu condition badan you macam mana. Macam tadi about that statement yang pasal runners tu yang cancer boleh hilang kan. Daripada saya wallahualam, cuma saya boleh cakap apa-apa pun better you refer doktor dulu sebelum you do the extreme thing. Sebab kita tak tahu condition badan kita macam mana, and effect dia apa yang berlaku pada kita. Itu contohlah, kalau saya sendiri pun macam saya InsyaAllah I punya target akan ada untuk the next game, untuk world champion something macam tu. So basic thing kena jumpa doktor dulu, and then you kena tahu dulu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tak semua you kata you rasa benda tu boleh and then you buat. Itu satulah. Instead of psychology pula, you kena tahu dari segi benda-benda yang macam you kena fikir juga benda tu long term. Kalau you ada contoh satu cerita ini tentang klien lama saya lah, dah 5-6 tahun. Dia 3 orang ni just share doktor. Dia 3 orang, 3 orang ni gemuk. So dia berbincang antara 3 orang, dia cakap kita 3 orang ni dah gemuk dah ni. Dia kata apa yang kita nak buat? Seorang beli basikal,
Okay, seorang lagi terus beli kasut futsal on the spot. Yang kasut futsal mati pada malam tu. Sebab dia cakap dia beli kasut futsal, dia maybe because of tak ada knowledge macam mana nak start, maybe kena jogging dulu ke apa, dia terus ambil langkah terus pergi main futsal. Benda tu yang jadi. So pada saya, you kena tahu condition you, and then you kena ask your doctor first lah. Pada saya, whoever you punya doktor sekalipun, please lah, instead of doktor sport ke, in a general doktor pun tak ada masalah lah. Yes. Itu macam I myself pun kalau di AG ni, of course lah, we have a lot of makcik-makcik kita, agent yang sangat taksub dengan produk. Sometimes they can be very fanatic dengan produk. They can be very fanatic with the product. Sometimes to the extent, dia boleh message saya, Cik Syahan, I ada customer ni nak beli dah AG Sera, tapi lepas tu doktor kata tak boleh sebab dia ada ni. Macam mana I nak cakap dengan Mina ni supaya dia, I kata nak cakap apa lagi, doktor dah cakap macam tu. No, I nak say something so that Mina ni boleh beli juga produk ni, tak dengar cakap doktor. I say, oh my god, sampai level macam gitu. So kita orang pun agak susah juga. But of course kadang-kadang ada yang overclaim lah dan sebagainya, you know. So by the end of the day, I think pertimbang-timbangkan both of you punya point of view. So this topic is actually both lah. Yalah, self-care. Macam I believe in both. Kan? You cannot deny the other lah. Yes, betul lah. Dia sebenarnya kan, dia bukan kata doktor tak bagus, doktor tak bagus, ataupun produk tu bagus atau tak bagus. Sebenarnya dua-dua pun kau tak buat. Produk pun kau tak makan, doktor pun kau tak refer. Itu je sebenarnya. Even kalau you kata produk tu bagus, okay, you try dulu. Okay, and then you tanya doktor. Macam tu lah. Another one thing nak tambahkan juga, even dari segi, for me, dari segi perspektif physician kan, there is sometimes physician pun tak cukup maklumat. So they just macam bagi blanket statement, jangan ambil. Itu bagi saya salah juga. Because you must understand the black and white exactly. case, macam dia tak ada grey zone. Alright. So the grey zone tu actually wujud, tapi for them is very senang bagi saya untuk sebagai physician tu kata, oh tak perlu ambil. Tapi we do not know, because kalau katakan macam khasiat satu pemakanan tu is very broad. Takkan kalau you makan macam sup ayam ke, ada protein, betul. ada fat, There's so many component, ada herbs yang you guna. Ada tak you akan deny kayu manis tu tak ada khasiat? You cannot say that. Tapi kalau benda tu wujud dalam satu produk, oh tak boleh. So it's something that we must understand. Kena ada wujud flexibility. Kena also and see the patient, okay, why you really need this? Is it something, benda ni mungkin akan bagi beneficial kalau kita gunakan sebagai kombinatif ke apa-apa. Tapi untuk kita jadi taksub kepada semua benda, oh kena ada clinical study, takkan sampai minum air pun kita kena ada clinical study. Betul tau. You rasa tak? That one only doctor yang bercakap macam ni tau. Kan? Itu macam dia cakap tadi pasal topik. Yalah, datang kita hanya bagi okay lah, boleh lah, dia kata tekanan darah tinggi, bagi ubat, and that's it. Dia kita tak cuba mendalami apa sebenarnya yang boleh menyebabkan berlakunya tekanan darah pada dia kan. Tak semua doktor ada macam tu tau. My doctor, my recent medical check up, my cholesterol is a bit on the high end. Tapi dia kata for my age, mid 40s, dia kata that's about okay lah. But dia kata a bit on the high end. But dia kata dia tak nak bagi ubat kolesterol because dia kata you rajin exercise. Yang macam I running 3 times to 4 times a week kan. So my HDL tu tinggi. So dia kata kalau I bagi you ubat kolesterol, dia punya side effect joints you nanti ada sakit-sakit, lengur-lengur. So tu kacau you punya exercise. So maksudnya doktor tu is playing that grey area tadi lah. By right tinggi, kalau macam doktor you cakap tadi tu, bagi ubat terus kolesterol. But this doctor dia tak bagi. So case to case basis jugalah. Kita suka doktor tu. You suka doktor tu. Yes. Betul. Okay. Alright. So itu kita punya topik pertama. So ladies and gentlemen, self care penting, jaga makan, exercise kena, ubat doktor jangan tinggalkan, jangan lawan cakap doktor. Dalam training saya selalu cakap, kalau korang buat overclaim, yang dapat surat dari KKM aku, ya. Bukan korang, aku yang kena dapat surat. Alright. So sebelum kita move itu kita punya topik seterusnya, kita seperti janjikan kita ada lucky draw. Tunggu sekejap Okay. Lucky draw. Marketing tetap marketing bro. Okay. So lucky draw tuan-tuan dan puan-puan, kita buat 1, 2, 3, 4, 5 cabutan. So hari ni kita ada 10 hadiah. 5 cabutan ini 3 ya, nombor 10, 9, 8 kita bagi share ke AG Nutrition. So minum kopi ke, minum air AG Rose ke apa semua boleh pakai shake pakai ni.
Lepas tu kita ada 2 cap kita nak bagi anda pada Not hari picking ini. up, is it? AG Nutrition Corporate Cap. Ni dia. Ya. So untuk tumbler, untuk shaker kita buat cabutan yang pertama shaker, ya. Kita tengok siapa yang kena. Ingat ya, siapa anda kalau beli kat Shopping Mall lebih 50 PV daripada 25 Ogos sampai 25 September baru layak dapat Lucky Draw hari ni. So kita tengok cabutan nombor 10 pada malam ini. Hadiah dia shaker ni. Okay, kita tengok. Go Syaril. Roll it. Rolling. Fuyo. Mana? Umi Atira Mat Zamri. Okey. Okey, siapa ada Umira Atira Muhammad Zamri. Okey, itu nombor 10. Cukup ya? Kita buat cabutan yang kedua. Masih lagi shaker. Teruskan. Oh, tengok kat sini Okey. Sorry. Zulpauzi Abdul Aziz. Zul Pauzi Abdul Aziz, anda pemenang shaker kita ini. Alright, kita buat cabutan yang ketiga, yang nombor 8, masih shaker lagi. Sharifah Farida Wan Hamid. Sharifah Farida Wan Hamid. Okey, ini cabutan ke berapa ni? 7 pula. Okey, cabutan ke 7 untuk nombor 7 kita bagi cap ya. Nombor 7, cabutan seterusnya. Go Syaril. Kita tengok siapa yang kena. Nur Farhana Ahmad Nazri. Nur Farhana Ahmad Nazri. So cabutan yang seterusnya masih lagi cap. Siapa nama kita tengok? Rahmat bin Ali. Rahmat bin Ali. Tahniah anda memenang cap. Okey. So, cabutan setakat ini saja. Nanti kita buat cabutan yang selebihnya. So, tahniah bagi yang dah menang. Tepukkan tangan walaupun anda berada di rumah. Okey, Syaril, kita akan tunjuk ke dalam skrin. Tu ada hubungi siapa yang menang. Nama anda kalau naik tadi, hubungi Encik Syaril di talian 012 berapa tu? 2048784. Ya, sebelum kita habis kita punya podcast pada malam ini untuk diverifikasikan anda punya kemenangan lah basically. Padahal menang topik je kan. Okey, tahniah guys, tahniah sekali lagi. So tunggu nantikan cabutan kita yang seterusnya. So kita berbalik pada kita punya topik pada hari ini. Ya, so topik kita kedua hari ini. It's about quitting unhealthy habits. So ini saya rasa satu topik yang sangat relevan dengan masyarakat. Sangat sinonim dengan kita lah. Sangat sinonim dengan masyarakat moden. Semua orang ada addiction dia. Ada yang obese, terpaksa obese ataupun diabetes, terpaksa buang gula. So this is membuang habit lah. Ya, ada orang yang kanser ataupun nak jaga kesihatan, nak quit rokok, ada yang we have a lot of kind of addictions kan sebenarnya dalam masyarakat. So banyak orang di luar sana dalam jaga kesihatan have to go through this. Betul. Have to quit that, have to quit this, especially bila kita masuk certain age, gula dah mula berterabur, kolesterol dah mula berterabur. So macam-macam dah kena jaga. So this is our addictions. And I myself personally pun I pernah borak dengan you dot, pernah didiagnose pre-diabetic. Aku punya panik tu, berhenti tu semakan gula bro. And that's when I realize, I fikir masa tu, kalau berhenti gula macam yelah dah tak ada manis lah, tu je, boring lah tak manis kan. I'm not addicted to sugar. You didn't know. So bila you cut tak ambil sugar, then you rasa ada withdrawal symptom bro. Dia punya sweating and then dia bukan perlu exercise. Betul. Dia lain lah, dia perlu jantan. Perlu jantan, and then malam susah tidur, and then you buat apa pun mood tak sampai. It's bad. There's a craving. Sugar is bad still. Wow, I say sebenarnya itu. But anyhow, and this is orang kata quitting unhealthy habits the right way lah. Okay, so orang tak boleh elak at a certain age, they have to quit that, quit this. So nak tanya quitting the right way lah. Some people believe cold turkey.
berhenti, nak berhenti terus. Dengan alasan dia kata kalau you ambil sikit-sikit, you takkan berhenti. Contoh kan, rokok kan dan sebagainya. Ada orang percaya berhenti kena slow-slow. Kalau terperanjat badan kan, cardiac arrest, spasm kan. Ya, jatuh sakit kan. Ada juga kes macam tu. Dari rokok nak sampai umur 65 tiba-tiba berhenti, boleh dapat COPD pula kan. You punya lung dah tak biasa pula. So benda-benda macam tu. Ataupun ada yang percaya, kalau I nak quit, I kena go psychiatrist, I kena jumpa doktor, kena ambil ubat, to overcome. So 3 jalan ini, kita ambil perspektif daripada Cik Adi lah. 3 jalan ni dalam sebagai fitness coach, apa you rasa jalan yang paling sesuai? Personal point of view, no right or wrong answer. Kalau tanya saya, dia nak buang sesuatu benda tu kan, dia back to basic tak, kena tanya kemampuan diri. Itu saya punya itu saya punya style lah kan. And then kalau you kata tak boleh, kita memang nak kena cut drastic terus, banyak terus kan, tapi pernah nak try tanya dia balik, ataupun individu tu, kalau you cut slow-slow apa jadi? Mungkin dia kata tak boleh, rasa lambat apa semua. Kalau you selesa dengan keadaan you nak quit unhealthy habit tu macam tu, go on lah, proceed lah. Tapi you kena tahulah condition you macam mana juga dulu. So kalau tanya saya, the most powerful is discipline lah, not your motivation. Motivation is like macam orang cakap kat telinga you buka Instagram, you buka Reels, semangat lah, TikTok, you semangat lah on that time. You tidur malam, you rasa gelap, and then you dengar pakai earphone, semangat lah nak buat. But discipline, the more you buat, the more you get. Macam tu lah pada saya lah. Dia macam whether you can show up lah. Betul. Macam pergi gym. Bagi saya macam setiap tahun tu, awal tahun tu, semua orang semangat nak pergi gym. Semua orang macam azam baru. Yes, exactly. So they will go for the first week, 2 weeks, sign up, package semua, lepas tiba-tiba trickle down. Betul. So itu because of discipline. Kalau you persistent, it's because of discipline yang you boleh turun. I totally agree. Because motivasi ada hari dia naik, ada hari dia turun. Betul. Disiplin dia tak bergerak. Betul. Kalau itu jadualnya, tak kisah mood, dia tak kisah mood kau. And tambah lagi, I think macam coach confirm akan agree that, you see, every day is not a good gym day. Betul. Some days kan, gym day tu macam shitty day aku cakap. Betul. Understand. Tapi you kena show up juga. Betul. You kena show up juga. That is the discipline. Habis juga. Kalau at least you masuk dalam gym tu. Betul. Even kalau kata bukan orang yang main gym ke, runners ke, whatever sport yang dia masuk ataupun yang dia nak cuba untuk perbaiki kesihatan dia, pada saya adalah macam saya cakap, disiplin, because of makin you disiplin, and then you tahu goals you memang you nak kena capai juga. Instead of you nak turun berat ke, you nak cuba amalkan gaya hidup sihat, mungkin you ada diabetes ke, you dah conduct dengan doktor, consult dengan doktor apa semua. Tapi saya rasa kalau you ada disiplin is number one, insyaAllah benda lain akan settle down lah. Exactly. And then you try to think like a champion lah. Saya pernah baca satu buku, saya tengok ada buku tu, dia macam you think like a champion lah. Macam kita fikir seolah-olah kita ni dah berjaya kepada satu goals yang kita nak tu. You dah envision kan benda tu. Envision already. You akan sentiasa setahu saya phone akan menangkap, memakrifatkan diri. Betul. Tapi kan tak tahu phone, teknologi phone, apa yang kita cakap dia akan capture tau. Jangan bro. Jangan. Satu hari tak habis tadi. Itu ada kan. And then you Google ataupun you buka TikTok, benda yang berkaitan you bercakap tu akan sampai. So dia macam affirmation lah, lebih kurang macam tu. Disiplin lah. For me, point saya adalah disiplin is number one. Tapi just to add also, dalam disiplin tu, decision making tu kan, whether it's macam you katakan, whether it's fast, immediate, intermediary ataupun I take my sweet time kan, janji aku sampai kan. Sometimes that journey cannot be the same untuk semua orang. Katakan satu individu yang tiba-tiba dapat stage 1 cancer. Are we going to say like, you know what, I'll wait? Dia akan terus berhenti, immediately make decision because dia tahu benda tu genting. They have to take it now. So that is one situation. There's some situation is people macam, okay, dia nak reach ideal body weight, BMI dia just 1 point je lagging. Dia tak apalah, I can still take my sweet time lah. Because dia buat screening dia semua, everything okay. Just that dia macam student yang macam buat matematik, dapat 75, tak dapat A. Okay. 5% je. Bagus. 5% je. So, whether they want that 5%, that determines by the discipline, consistency, dia boleh cope,
dia boleh persist dalam benda tu. And dia kata, I tak nak slack. I will still go, wake up, macam military punya mindset. Betul. Yes. Certain people ada yang nak macam military, certain people macam nak relax. Because kalau you ada desire, insyaAllah it will be good. Macam I as a smoker lah, you know, pernah my doctor pernah advise dengan I, kata, "Doc, kalau if I want to quit smoking," this is the same question I ask, "which way should I go?" Kan? Macam my doctor tu, I think maybe because he's a more smoker, more relax agaknya, I don't know, but make sense. Apa dia kata That is the very bad advice. So dia kata, bro, you have to understand, addiction ni is penyakit. It's you're a patient, alright, and this is your ubat, alright. So kalau you nak, dia kata quit because you smoke more than 30 years, you quit cold turkey may not be good for your body system. So dia kata, you take it as an ubat. Okay, you kalau sakit, doktor bagi ubat, you makan lebih kurang 3 ke 4 kali sehari after meal. So you follow macam tu lah. Maksudnya lepas breakfast, you allow yourself 1 rokok. So maksudnya kalau you makan 3 meal per day, breakfast, lunch and dinner, maksudnya you allow yourself 3 kali ubat. Mampu ke? I mampu ikut. Tapi I mampu ikut. Lama, it worked. Okay. It worked. But nak berhenti totally tak dapat. You dah manja dengan that 3 per day. You dah rasa, I'm fine, 3 per day. Kan? Tapi bila 3 per day tu, dia dah confident, dia datang balik lah. Dia tahu lah rokok. Betul lah. Dia ada dia punya pattern tu kan. But macam doc, you would advise me sama benda yang sama ke? You have a different advice? I have a for people yang ada smoking issue ni, I have this thing that I tell them that you need to see the psychological punya perspective and also the physical demand. Yes, I agree, macam ramai orang yang nak quit tu, tiba-tiba dia nak quit cold turkey tu very hard because dia punya receptor dalam brain ni, the nicotine receptor ni dah highly charged macam tu dah. Dia terpaksa fit. And banyak sangat receptor tu bercambah in the brain. So satu cara I akan gunakan is, mungkin kita guna combination. Means you try to cut half, and then mungkin dia pakai nicotine patch ke gum ke something to feed the nicotine sedikit, because the biggest issue is it nicotine or is it the tar or is it other chemicals? Actually the real story is nicotine. Yang tar dengan yang other chemicals tu yang jadi issue, sebab bila isu pasal vape tak ada hal pun they sell. Yes. Another one more thing I gunakan my patient is kotak rokok dia. I bagi tahu mereka, inilah kotak rokok terakhir. This is your last. This is your last cigarette box. You keep this cigarette box until you throw it. Maksudnya kan, bila beli kotak baru pun, you refill yang kotak lama ni sampai tengok, this is how old this box is. I'm still carrying this. How old? Dah berapa lama I cakap nak quit, tak quit lagi. Because gambar tu dah tak menarik dah sekarang. Kotak tu estetik. Yeah. Dia punya psikologi. And then try to taper. You say whether they can go in for like, whether they can go from 20 to 10 to 5. Because bila time bulan Ramadan and everything, boleh pula. So it's a will only. It's a will only. Yes. Sebenarnya kan. Perokok dia paling kuat beriman masa bulan puasa lah. Sehari dia boleh hidup dengan 2-3 batang je. Boleh pula kan. Okay, alright. Okay, kita moving forward lah. Kita punya next topic ni ada sedikit, orang kata, indirect sikit lah dengan produk-produk AG Nutrition jugalah. I hope you guys don't mind. Okay. So it's about today. Salah satu trend kesihatan, topik paling top sekarang, banyak orang cakap, I mean like, I don't know lah, for my perspective lah, I banyak main dengan produk kan, banyak orang bercakap pasal antioksidan and then also anti-radang, anti-inflammation lah, anti-inflammatory. So pergi mana-mana pun banyak orang cerita pasal dua ni lah. Daripada produk sapu-sapu tapak-tapak kat muka pun cerita anti-inflammation, antioksidan, sampai suplemen makan pun cerita pasal antioksidan. Kita pemakanan sihat pun cerita antioksidan, anti-inflammation. So this is orang kata buzzword sekarang kan. So benda yang antioksidan ni, apa anti-radang yang sefaham saya doc, ya, in a nutshell lah ya, bagi layman ni, antioksidan ni membersihkan sistem tubuh kita lah daripada oxidative stress, free radicals yang kita bawa masuk pada lifestyle kita. So kita bersihkan. Anti radang pula more to macam immune response, bengkak ya, bisul ke, it's a condition yang kita respond, badan kita respond. So berkenaan relate to topic today, antioksidan ni, we start with doktor lah. Antioksidan ni, anti radang untuk badan ni boleh achieve ke dengan pemakanan sahaja?
without medical science, without doctor, without medical science lah, without maksudnya ubat-ubatan, can we be achieved dengan hanya self-care, pemakanan biasa saja? Okay, so dari segmen antioksidan ni is actually very broad, sangat-sangat besar. Ada beratus-ratus jenis really? type of antioksidan, okay? Dia ada yang macam slow antioksidan, yang ada intensive, yang ada macam super antioksidan pun ada in this genre of antioksidan game. Because kami ni memang that is our playing game lah, macam senapang lah, kita punya senjata lah antioksidan ni. Okay. So when we look into antioksidan punya perspektif, dalam erti kata yang senang ni, pemakanan kita masa ni kita ibaratkan macam dapur. You bawa makanan, you bawa fuel, masuk dalam dapur, and you masak. Byproduct of pemasakan tu ialah asap. Okay? You need combustion, maksudnya you perlukan gas. Yes. You need api. So that is the oxygen. So ada produk untuk dibakar, ada oksigen, you dapat pembakaran tu, you dapat energy. Dan badan you gunakan energy tu sebagai kegunaan untuk tenaga lah. Untuk pembentukan tisu baru, untuk menjalankan aktiviti harian and everything. Tetapi the smoke, you don't want the smoke. You tak nak asap tu kat rumah tu. So untuk kurangkan asap tu, kita ada exhaust, kita ada suction and everything. So if you tak ada exhaust, tak ada suction, tak ada ventilation and everything, apa yang akan berlaku dalam rumah tu? Semua asap tu akan masuk and akan choke the house. So anggaplah semua organel sel-sel dalam you semua tercekik. So antioksidan tu take out the free radical out atau neutralize it and bawa dia keluar daripada badan. Okay, tu satu benda. Okay, so dari segi natural punya produk memang ada makanan-makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, everything akan menjadi satu sumber of antioksidan yang kita boleh dapat secara natural. Okay, but there's also now in our industry of how much of chemical kita sembuh, farming punya style and everything, kita tak dapat cukup antioksidan yang sepenuhnya. Okay, itu satu isu. And then makanan kita beli orange datang daripada Mediterranean, naik kargo, lepas tu naik dah kapal berapa hari, sampai dekat port, sampai kita 3 minggu dah. Port turun kepada pasar raya, kita beli simpan lagi seminggu kat rumah. Total 3 minggu. So there is something which I define dalam my discussion with my patients, and also a theory I say that there is a table value and there's a book value. Book value ni maksudnya bila dia ambil, dia petik orange tu, hantar kat mama terus, dia ada 50 gram vitamin C kat dalam. Okay. Faham. But as the time goes by, the nutrition value drop. And bila kita sampai kat kita punya position, how much actually? Is it 50 mg of vitamin C? No. So that's where a perspective of supplementation comes in. And then you can understand, dalam supplementation, sometimes they dah already extract certain key ingredient. Dia ada trademark and everything. And dia punya trademark punya position ni ada banyak yang diperkasakan. Okay. So that means it's much more in a concentrated position. You cannot eat 20 orange nak kata you nak 1 gram vitamin C. Gila nak makan 50 orange satu hari. Exactly. Diarrhea terus. So apa option kita? And then when wujudnya produk-produk yang dikatakan macam is a blend, maksudnya dapat sikit-sikit. Because you dapat pelbagai jenis antioksidan. And another one more thing yang I will say a very good form of antioksidan is grounding. Meaning? Maksudnya you keluar pergi kepada taman ke, berkaki ayam and everything, because ada banyak negative charge daripada earth ni. Kita punya body banyak sangat positive charge, dia akan dibumikan. Cuma dikebumikan. So is it suffice to say, tadi I'm interested you cakap buah tadi tu, buah orange kita dapat vitamin C yang banyak, but only if it is fresh. So is it suffice to say that kalau you nak achieve all this goodness from makanan, so it has to be organic lah? But who's planting in KL? Ada seperti yang KL lah kan. Okay. So berbalik pada jawapan, most of the pemakanan kita dapat is from supermarket. So most probably orang kata vitamin C contoh, hasiat-hasiat tu dah deteriorate sikit lah.
So that's why kita kena ada mix and match lah. Alright, understand. Kalau dari segi macam Hadi, contoh kan, okay, orang nak cerita pasal antioksidan ni nak bersihkan sistem tubuh lah, you know, in general lah kan. Doktor cakap tadi tu dia dah cabang berapa. Yelah. Tu general kan, bertambah licin pula aku kan nak cakap tu. So aku faham yang general ni lah. So antioksidan nak bersihkan sistem tubuh, you know, anti radang. So can it be achieved from physical exercise? Kalau tanya saya, ialah bukan kepakaran saya lah benda tu kan doktor. Tapi pada tanya saya, macam selain daripada macam kita dah buat exercise untuk membantu kita dari segi metabolisme ataupun tahap kecergasan kita apa semua kan. So whatever pun memang kita needs to supplement yang boleh achieve kita untuk buat benda-benda ni semua. Macam antioksidan apa yang anti radang tadi macam Syahan cakap tu doktor kan. So macam doktor cakap tadi, kita nak dapatkan daripada direct orange tu memang susah lah. Kecuali takkan kita nak tanam kan. Besar pula tanah kita kan. Duduk kondo je. So that's why orang cakap, ada setengah orang cakap suplemen ni tak boleh lah apa semua kan. Tapi because of dia sebut pun suplemen, membantu support betul, kan. You tak boleh anggap benda tu 100%. Which is dia mungkin membantu 10%. Yang you dah lopong tu yang tak cukup, itu yang tambah sebenarnya. Tapi exercise you kena jadikan sebagai habit dan benda yang paling wajib dalam kehidupan kita. Selain daripada apa yang doktor cakap tadi itulah. Itu kalau macam I punya experience lah doc, not all doctors are friendly to us lah, the MLMers. Macam you ni kira pada I friendly lah, boleh borak, you boleh accept kita punya POV, point of view kita. Some doctors bila kita cerita MLM dia dia anti lah MLM kan. So I also experience benda-benda macam ni juga. So not all doctors are supportive when kita cerita pasal produk. Contoh dalam konteks hari ni Revolife lah, kita ada AG Sera, kita ada AG Brock, apa semua kan. So not semua doctors. So when they say no, right? Okay, this the counter lah. When they say no, now you take the bullet back lah. Okay, dengar ni semua. Maksudnya okay, what is your alternative? Dia macam ni, kata something produk tu selamat, suci and everything. Dan tiba-tiba sekarang ada isu. Tapi semua dah melarikan diri. Same like that. Now they are not standing for their consistency. You said something is okay. If you say no, what is my alternative? If you tell me to take fruits all the time, okay, this is the issue with fruits. Now what's the alternative? To tell me what's wrong, you must show me what's right. Exactly. Betul. Exactly. You just tak boleh kata tak boleh. What is the alternative now? So we have also no choice dalam in our modernized punya situation. Kita also chasing benda-benda ini because dulu mak bapak kita atau nenek kita ada tanah and everything, mereka boleh tanam ternak sendiri and everything. Yes, dia tak perlu pakai baja yang chemically highly pesticide herbicide. Dia guna baja organic and everything. So dia yakin dengan apa dia tanam tu, they are so cautious that apa dia bagi tu dia akan bagi kepada family dia. Tapi dalam situation now, it's like if you tell me no, now tanya balik why no and what's is my option. That is the answer. So if they can give you an answer, then they know why they're saying no. Okay, because sometimes kita pun kena kata ada setengah orang memang mungkin tak sesuai untuk ambil. Katakanlah dia ada isu macam last stage punya kidney failure. Tinggal lagi 2-3 minggu untuk dialisis je. Okay, so in this situation it's like, is it going to help? And itu satu soalan. Satu lagi juga ada yang taksub juga. Dia punya berat untuk suplemen ni daripada company A, B, C, D sampai Z ada. Satu hari dia makan 30 suplemen. Kita pun kerja gila. Because satu benda question berkesan ke bila ambil banyak sangat? This one very interesting pada penonton di luar sana. Bila kita rujuk pada antioksidan ni, dia ada satu benda called as antioksidan challenge. Maksudnya kan, katakan antioksidan ni 3 positif, satu lagi antioksidan 2 positif. 3 dengan 2 ni akan lawan because they are fighting for free radical. Last tinggal satu je. Fight for food lah ni kan. So dia akan end up, walaupun dia ambil banyak sangat, tapi dia akan ada challenge. Bila challenge tu, dia makan diri. So dia burn. Dia boleh makan each other, neutralize each other. Correct. So they will neutralize each other. So tak ada kesan.
duit je lah kesan. Bocor lah poket. Kalau agent dia suka tu kalau orang beli banyak-banyak tu. Alright. Okay, so before moving forward, I think kita ada beberapa cabutan lagi. Dok dengan Adi macam maki tu. Kita kan apa-apa yang sedap. So kita kena stop sekejap. Berehat, kena pull your thoughts together. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada cabutan bertuah lagi. Cabutan bertuah kita. Shopping bag mana? Di, tolong pas shopping bag. Oh, jauh benar. Satu je. Pas. Tak buka ni cara ni. Okey, ada shopping board shopping bag satu ni. Kita ada shopping bag. So cabutan pertama kita yang menang shopping bag ini, cabutan yang jatuh nombor 5. Go. Mana skrin bagi orang tengok bagi penonton tengok skrin. Okey. Pemenang jute bag. Yang seterusnya kita ada bag ni ada. Ni kena buka ni. Tak apalah ya, korang pun dah tahulah apa rupa dekat dalam website ada rupa jute bag ni. Okey, Muhammad Amin Syahir Azari. Muhammad Amin, kau pakai ni tak tahulah macam mana sesuai lelaki pakai bag ni, tapi boleh lah pergi pasar ke pergi supermarket. Okey, seterusnya masih lagi shopping bag. Okey, hadiah shopping bag lagi seterusnya. Tu dia. Cantik. Terima kasih Mr. Adib. Ni rupanya. Okey, seterusnya Aida Ashrina Muhammad Nashri. Aida Ashrina Muhammad Nashri, tahniah anda memenangi satu jute bag ataupun shopping bag AG Nutrition. Ada bau. Okey. Alright. Okey, seterusnya cabutan. Ini ramai nak ni. Lagi-lagi kalau pakcik-pakcik abang-abang golfer kita ni. Payung Corporate AG Nutrition. Malah aku nak buka kat sini kan. Tak elok lah. Okey, so kita punya payung betul lah. Cabutan seterusnya. Payung. Muhammad Alif Fitri Mat Anwar. Muhammad Alif Fitri Mat Anwar, tahniah anda telah memenangi payung AG Nutrition. Dan cabutan seterusnya kita ada loket. Apa lekat ni? Dia ada pelekat mahal ni. Dia ada melekat kat atas meja, letak atas dashboard, tak jatuh. Okey, so kita punya tumbler kita AG Nutrition. Kita tengok siapa yang kena. Kat sini lupa. Muhammad Fauzi bin Ismail. Tahniah Muhammad Fauzi bin Ismail kerana anda telah memenangi satu tumbler AG Nutrition. Okey, tahniah pemenang-pemenang, pastikan anda menalipong menalipong Encik ataupun berhubung WhatsApp Encik Syahrir, jangan call, sorry, WhatsApp Encik Syahrir di talian yang ada tertera dekat skrin tu. Kalau nama anda ada naik tadi untuk verification. So sekarang saya nak sambung, stay tune sebab last kita ada ni satu lagi last cabutan, nak tengok siapa yang kena. Alright, so okay. Sorry doktor, sorry Adi. Okay, no problem. Marketing kejap. Okay, so tahniahlah siapa yang dah menang. Okay, moving forward, mana tadi topik kita? Amalan. Okay, now anti-aging lah. I think semua orang pun tahu kita punya life expectancy pun tak macam generasi datuk nenek kita. Datuk nenek kita dulu kalau umur 65 pun tua. Kan, 70 tu macam wow, siapa achieve 70 80, tapi sekarang ni dah normal lah. So sekarang dengan life expectancy panjang ni, so kita pun anti-penuaan punya solution pun kenalah banyak sebab nak hidup panjang, nak kena jaga kulit boleh tahan lama, paru-paru nak kena tahan lama, you know. Tak boleh kedut-kedut. Lepas tu kita punya double chin lah, apalah, mata lah, eye bag lah, ni semua lah isu-isu penuaan ni lah. So apakah amalan dari sudut, okay, kita doktor dulu. Apakah amalan yang in your opinion dari segi perubatan ataupun mungkin pemakanan, amalan yang terbaik mungkin you pun amalkan ini untuk anti-aging? Share you punya own. Dari segi sebagai doktor yang memang tengok pada segmen anti-aging ni, kita pun kena kali yang muda lah. Segmen tu yang susah tu doktor ni. Cabang banyak. We look at few things yang kita lihat is, I think 360 punya medicine. I think exercise sangat-sangat penting. Betul. Senaman sangat penting. Okay, dari segi pemakanan tu, I think kita kena fokus pada cautious eating lah. Maksudnya bukan kata kita macam kalau pergi kenduri tu tak boleh makan, biryani boleh makan. Okay. And bukan ni kata macam you tak boleh minum kopi ke teh tarik ke apa. You can, tapi moderate. Adakah you perlukan macam 5 gelas ke 6 gelas satu hari, meeting after meeting you makan? Betul. Ataupun
Some days you boleh balon je. And some days you can control. Because our body ni dynamic. Kita ada ability untuk store. Kita ada burn untuk ability untuk burn and everything. Tapi pastikan pemakanan tu lengkap. Kita jangan jadi taksub macam aku nak makan ayam je, tak nak makan daging. Daging ni is bad. Ataupun makan ikan. So balanced diet very important. Our rest or what I define as our eat, sleep, play. Play ni bagi saya adalah kerja. Kerja ni kita pastikan kita punya kerja ni kita enjoy. Dari segi even pergi gym tu bagi saya anggap tu sebagai kerja. If I cannot go to the gym and work out, that means I cannot do my work properly. Means my body ni decapitated sikit. So kita kena anggap tu sebagai physical punya training. Betul. Okay? And then our food tu kira nourishment kita. Sama ada dari segi nutrition ke, macro ke, micronutrition, pastikan kita lengkap. And then it's also the rest. Rest ni cukup ke tak? Paling penting. So kita kena rest tu walaupun dapat 7 jam, 7,5 jam ke 8 jam ke, ataupun you very lucky boleh tidur macam baby ke macam tu. You need that rest untuk charge up. Kita jangan macam makan playtime untuk rest, kita makan nutrition time untuk rest. So bila tak semua benda ada makan. Yes. Typical Malaysian. Nak tidur makan sikit dulu, nak lepak makan sikit dulu, nak meeting makan sikit, semuanya makan. So that balance tu sangat-sangat penting. So bila salah satu balance ni kita tip too much, nanti dia akan ada effect dalam jangka masa yang panjang. Alright. So your opinion on veganism? I'm not pro for veganism. For me, I would say a balanced diet is very important. You tak perlu jadi absolute carnivore, you tak perlu jadi absolute vegan. I think you need to toe the line in between. So anything. Sometimes you can buat yourself cleansing macam I tak nak makan 2 weeks. Seminggu ke tak nak makan. Boleh. Boleh. Because you must understand, manusia ni hanya hidup dalam this segment of ketamadunan ni in this few hundred years je. Few thousand years to do. You tak nampak pun blueberry kat Asia Tenggara. Tak ada orang kat Asia Tenggara. Tak ada orang kat Asia Tenggara ni ada tepung. Tell me which place boleh grow wheat farm. Tak ada. All these people eat nasi. Sebab tu ada kuih-kuih dia semua buat daripada pulut and everything. So kita kena understand that history of the human punya development evolution tu ada berkait. Kita tak boleh deny kenapa macam orang putih dia suka makan meat, because dari segi asali dia hunter gatherer punya tribe. Dia punya environment is winter. Dia kena hunt. Dia kena heat up. Dia kena heat up. Dia ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada environment, banyak hydration water, ada banyak sungai and everything, ada laut, access kepada laut yang temperature dia you boleh tap in. Bukan macam ada winter punya, ada frost dan sebagainya. So, tapi I realise kalau macam I think Hadi pun mungkin realise juga, kalau third world countries lah, negara-negara yang third world ni makanan dia banyak karbo, more than protein. Nasi, roti, yes, it's cost lah. Makanan orang putih, western, of course lah, daging, oyster, prawn, apa semua ni kan. Betul. And that's why this is my observation lah. That's why kita tengok westerners, they are more built, lagi besar. Tapi kalau kita tengok orang from Kenya, from India, dia orang badan dia tak besar, tapi kau campak dia marathon selamba je dia. Betul. Tak payah kaki ayam pun dia boleh patah 2 km. Tapi marathon menarik Dia bukan actually everybody yang boleh masuk athlete marathon tu it's only from one tribe only. In Kenya. Only from the northern region, the high altitude people je yang pergi finishing. Bukan the normal cities. Tak ada lah. Betul. Okay Hadi, kan macam mana Hadi? From your perspective, amalan yang paling best untuk lambatkan penuaan. Cardio ke, exercise strength ke, faham? Stretchability ke, what kind of exercise? 3 perkara tu semua penting lah. Tapi saya kenal dengan atlet umur 40, 45, memang tak nampak 40, 45. Dia akan nampak 30 macam tu lah. And then saya curi point doktor tadi pasal rest. Tadi kan is memang very important lah, rest tu kan. Sebenarnya badan kita, kalau saya salah betul kan kalau badan kita untuk jadi ataupun untuk nak siap lah, ataupun bodybuilding ke, untuk nak healthy, sebenarnya bukan masa kita workout ataupun masa kita tengah workout lah. I mean workout bukan gym lah, maknanya kita badminton ke, kita whatever, cardio ke lah, whatever. Tapi badan kita akan jadi semasa kita rehat, semasa kita tidur. Kalau tak salah saya, segala nutrition yang masuk pada waktu kita rehat kan doktor, macam protein akan mengalir pada waktu itu, bukan masa kita tengah
pump that muscle kita tu sebenarnya. Masa pump tu kita tengah buka pathway je. Yes, betul. Lepas tu recovery, rebuilding semua berlaku masa time resting je. Time resting. Sebab tu kalau dalam atlet ataupun physical exercise, recovery is very important. Yes. Recovery and rest. Benda tu yang sangat-sangat important lah. So berbalik kepada 3 poin tadi macam physical strength training ataupun stretchability, endurance apa tu memang sangat-sangat penting lah. Tapi tengok kepada condition badan kita. Kalau kita rasa kita tak minat untuk pergi gym, jangan paksa diri untuk nak workout. Yes. Nanti bazir masa je. Sebab tak minat, sebab benda tu berat, susah saya nak angkat. Tak ada, sebenarnya tak ada goals tau. Dia bukan sebab betul. Tapi sebenarnya dia sebab kita tak minat. Ya. Cuba you paksa runners selalu akan cakap nak buat strength training. Dia memang pergi gym tapi dia bukan buat yang macam bodybuilding, bukan heavy macam lifting. crossfitter yang weightlifting buat tu. Exactly. Betul. Same goes with endurance. Tak semua orang main gym akan suka lari ataupun orang yang buat bodybuilding ni akan suka lari apa semua. Tapi benda tu semua memerlukan orang kata apa, minat dan juga untuk capaikan goals masing-masing. And benda ni I boleh share in my personal experience lah. For me I'm much more of a football punya athletic punya figure lah. I memang game main sport. bola. Okay. Tapi at 25, 26 tu bila I tengah main masa time I dekat uni, I main dengan Russian team tau bola. Okay, cuba bayangkan. Muka macam Brock Lesnar. Memang mereka memang very fast. Mikir kecil lah. I was too thin. And I could just kena angkut macam tu je body contact. So I had to go into the gym to train to be at least about 75 kgs by body weight. Untuk ni. So yang apa dikatakan conditioning tu very important. But then I masuk gym kan. Then I started missing football. Masa time kerja semua tak ada time nak pergi kan. Yes. And then 2-3 bulan lepas saya rasa macam kira aku malas nak pergi buat running dekat gym lah. I pergi Padang, I buat bola, kaki ayam, I run 20 laps. Keliling padang bola tu. But I rasa lagi happy because I love the sport. I get to do that at least for half an hour ke. Certain days I akan pergi untuk weight training. I think bukan sebab because he realise badan dia dah jadi. Badan dia dah nampak better than before. Sebab tu dia rasa malas dah nak running. Sebab you rasa badan dah tegak. Nanti kalau aku lari lose aku punya muscle. Tapi masalah dengan macam orang yang suka main bola ni, they are very lanky punya body. Betul. Dia lean je. Dia tak ada macam bulk. Tapi bila masuk gym, macam bos kata, bila nak pergi pump. Okay, macam Hadi, you punya exercise of choice, one, kalau kita pilih satu is weightlifting lah. You punya choice. Kalau you rasa you kena buat ni untuk anti-aging you. CrossFit. Yes. Doktor? Wow. I don't know. Because kalau saya kata CrossFit kenapa? Because they combine 3 benda dalam satu. CrossFit yang macam basikal and then you kena you kena buat air bike, you kena buat air bike, and then you kena jump, and then you kena weightlifting juga, and then you kena runs, and then you kena ada flexibility and balancing. Aku pernah try sekali. Muntah bro. Yeah. Muntah penat. Kita orang baru habis game dekat Red Line yang macam CrossFit lah, lebih kurang macam CrossFit. Very tough game. It's not about you badan besar, tak semestinya you kuat. Tak semestinya you laju. You badan nampak lean apa semua, tak semestinya you boleh mampu untuk tolak berat. Macam tu. Something like macam tu. Psychology pun sangat penting. Because you need to do like, okay, you need to cross 40, kena buat 50 macam tu. Right. Sebab tu saya pun dah lupakan dah pasal running apa semua. Hari 1 bulan ni kita orang ada Kuala Lumpur Standard Chartered Full Marathon. Okay. Jadi macam tak apalah, just attend je lah. Macam my choice of exercise, running and swimming. Swimming dua sajalah. Running is for my cardio, my breathing exercise apa semua, and I think swimming is a bit more for my core lah. Saya nak tanya Hadi ni. Last kali pergi buat yoga bila? Okay. Tak pernah stretchability. Ni satu jujur saya tak pernah buat yoga. Tapi nowadays kita tengok dekat actor ataupun Bollywood punya actress ataupun actor semua dah pergi yoga. So teringin juga nak pergi. Yes. Tapi tak pernah nak cuba. Okay, as a fitness coach, walaupun you tak pernah buat yoga, your point of view yoga ni. Yoga pada saya is very good. Kalau you dalam apa, you tengok pada you punya major sport, what kind of your sport. Kalau pada saya macam CrossFit pun memerlukan yoga juga, movement ataupun balancing, agility. You need to yoga tak semestinya you lentok macam tu, betul. but you nak try to be flexibility you punya badan.
sebenarnya. Instead of kalau you tengok kepada insight yang lain lah. Kalau you cakap nak lentik tu, mungkin itu zaman dulu lah. Kalau sekarang ni yoga mungkin membantu sedikit sebanyak dari segi you punya balancing of your body lah. Kalau tanya saya lah. And then kalau yang berumur, look for your joints, Betul, apa semua. Because I tengok orang yang umur 65, 70 yang practice yoga seriously, they don't have that problem. Sakit back pain lah, sakit pinggang, tak ada. Because dia punya muscle elasticity. Betul. Very, very So for me yoga is anti-aging juga. So kita nak good daftar for bila anti-aging. kelas? ada buka kelas ke? Tak ada. Orang yang tanya lah. Next episode dia betapa. Kan? Itulah. Faham? Okay, moving forward. Since kita ada doktor yang kontroversi dengan kita hari ini, alang-alang Kau jangan tanya aku pasal disease X tak? Kau boleh tanya apa tadi? Disease X. Disease X kan. Okay, you are famous dengan disease X kan. But okay, tak apa. I just kepada benda yang lebih banyak orang bertanya lah. You know, as someone yang KL born, KL raised, I mean my mid 40s, and healthcare, penjagaan kesihatan alternatif yang kontroversi. Okay, Kontroversi. Okay. Panas sikit. Contoh dalam konteks lokal, dalam konteks Malaysia, kita bercakap tentang ketum, kita bercakap tentang ganja ataupun cannabis, which ramai, I mean I personally akan ramai orang yang cancer ada ambil cannabis, ada orang yang ada masalah saraf yang kronik ambil ketum, and apparently it works lah apa yang I nampak ni. So adakah benda-benda yang ketum, cannabis ni, panas topik ni, adakah fakta ataupun auta? So kita bermula dengan Saya tambah sikit okay, point. Sila Adi. Doktor macam banyak nak cakap tu. Macam kalau macam tak apalah, dia lebih pakar kan. Tak apa. Kita dengar kalau tanya hadis. saya sebenarnya benda apa ubat-ubatan ataupun benda tu tak salah kepada orang yang dalam keadaan kronik ataupun sakit sebenarnya. Yang menjadi salah because of dia menggunakan secara berlebihan dan menjadikan satu new jadi campuran. Yes, betul. Dia buat campuran kan, bagi high, bagi apa. Semua, Yes. Benda tu sebenarnya yang menyebabkan jadi salah dan jadi ketagihan dan menyebabkan ketum tu disalahkan. Sebenarnya kalau tanya saya lah, instead of my POV macam tu lah. Yes. So bila kita lihat pada isu cannabis dan also kratom tu. Kratom, yes. Oh, itu scientific punya nama. Kratom. So even bulan lepas ada conference dekat Kuala Lumpur tentang benda ni, antara doktor-doktor perubatan, dan I hadiri conference tu. And kita lihat isu ni, dia bukan kata tak cukup scientific journal and everything. Semua dah lengkap. Study semua dah cukup. Lengkap. Okay. Now kita ada isu governance, kita ada isu policy je. So understand. itu kena balik kepada the government punya ability atau flexibility untuk decide how fast they want to see value dia. Adakah kita akan lihat benda ni sebagai rawatan, ataupun kita akan tengok kepada business value, ataupun kita akan just letak semua perubatan ni, walaupun information dah keluar, kita akan just taksud dengan this one is drug, and kita takut misuse dari segi recreational. Tu satu, because cannabis dia bukan satu organic plant dekat Malaysia, tetapi ketum memang tumbuh secara semula jadi dekat tanah Melayu ni. Betul. Okay? So in Thailand, semua benda dah legal lah. Dekat sana kan lebih orang minum ketum daripada minum alcohol at the moment. Okay. So, and even menarik lagi, those people who were convicted, kena tangkap dulu, dibebaskan serta-merta, and dia pulangkan. They gave back pampasan their drugs. Yang dirampas. Really? Yes. Thailand? Yes. Yes. So if you pergi kat Thailand, see dia wildfire. Semua tempat dia jual all of this. And then even the companies yang produce, dia datang tapi dia tak bawa sampel lah. Dia bawa catalog and show what they were doing dalam dengan marijuana, dengan ni. Ada sabun, ada shampoo lah, ada gum lah. Byproducts there. Yes, so many things. It's a big industry. So for us is, are we going to jump into the bandwagon or not? Okay. Kita kena faham, this is medical grade punya stuff.
kuasa tu akan still balik kepada Kementerian Kesihatan and also akan datang kepada prescriber. Means doctors yang boleh ada kuasa untuk prescribe, we will prescribe. Jangan salah faham. Ramai masyarakat kita ni salah faham. Oh, kalau legalize ni party, kita akan ada akan ada join, akan ada coffee shop and everything like that. Secara berluasa, I don't think Malaysia akan ambil that approach. That's for sure. But we will have to make a medical approach dulu. But what's going on with kita punya medical punya society? Do you think we are moving towards that? I mean, like at least medical marijuana dulu. Yeah, of course, medical marijuana ke CBD oil ke decriminalize, bukan legalize, decriminalize. Exactly. So it will still go again into the political will. Kalau kita lihat pada segi political will pun, bila kita nak remove nikotin daripada drug schedule, dia boleh je political will. Sampai sekarang ni yang GEG ni masih stuck. Akan dibincangkan balik dalam Dewan Rakyat. Ni sembang politik pula. So dindong akan dibawa tablekan lagi bulan Oktober ni sebelum belanjawan to see whether they can pass through, because masih ada kekangan sikit dari segi generasi mana yang boleh rokok, tak boleh rokok and everything. Ada orang kata this is the free will of the citizen. So banyak isu. Walaupun kita tahu memang tak baik benda ni, kita perlu block people 18 years old after the certain age. Kita tak nak bagi mereka rokok lagi, kita tak nak bagi mereka expose kepada anything regards to nicotine and everything. So bila balik pada isu ni again, Canada has it, US has it, Thailand, Australia pun dah already approved. So what we're looking at now is how to get it into the medical schedule first. Letak di mana kuasa tu boleh bagi kepada doctors to use, what are the availabilities yang boleh masuk. Tapi banyak akta-akta tu kena adjust dulu. And political will tu kena ada. Yes. Sebab I tengok itu satu. Itu dari segi rawatan. Right. Isu kedua ni value market. Value market ni kita lihat export market untuk economic value ketum, untuk kita tanam all of this. Kita takut kita tanam orang curi tanaman tu. Kita mentality masih taksub like that. So takkanlah macam benda tu tak berlaku dekat negara luar. Takkanlah macam US tak ada rules. Boleh je belajar kat negara luar macam mana dia control. Exactly. So we need security macam mana, the farming semua. Yes. I guess we still have a long way to go. But we cannot be waiting too long. We will miss the bus. Bila doktor cakapnya tu aku semangat sikit. Kan? I don't know. If you ask me personally lah, as a orang kata layman lah, masyarakat biasa apa semua, I really hope to see orang kata advancement teknologi sampai ke kita. I don't know, maybe I'm reading too much from the social media and I was informed that banyak sebenarnya teknologi dah wujud untuk kita ada, untuk orang kanser, untuk orang ni, but somehow I don't know. We denying the availability of this benda-benda macam ni kan. Tak tahulah, mungkin pasal terlalu mahal ke all this new technology. Kenapa doktor you rasa lambat benda-benda macam ni? Kita ni dari segi nak gaduh pasal suplemen pun tak settle. Apatah lagi benda yang lebih kompleks. Yalah. Lebih kompleks. Betul. Besar cannabis ni pun satu menarik macam fitness punya perspektif. I realise that banyak athletes, bukan atlet kecil-kecil, I'm talking about world class athletes who are cannabis users kan, yang pakai and then increase performance apa semua. So macam you from fitness perspective, do you know what's your point of view lah basically lah? Kalau benda tu memang orang kata apa, tak ada isu. Sorry tanya panas sikit lah benda ni, tapi tak apalah, ni stokis kita internal. Kalau tak ada isu doping, tak ada masalah. Instead of sport lah ataupun world championship something games macam tu. And then kalau benda tu tidak menjadikan sebagai ketagihan, tak apalah, untuk performance sport dia jugalah macam tu lah. But again it goes back to the political will. Kalau political will tak ada, then it's gonna be a problem lah for the athletes. Kena gam lah, kena ban lah. Again it falls back to political will lah. Betul. Okay, kita patutnya ada sejam, tapi kita dah sejam 20 minit. Oh, wow. Sedap ni borak malam ni kan. Dapat perspektif daripada orang luar. Okay, tapi sebelum kita end, saya nak buat cabutan yang terakhir dulu. Dan kita buat kita punya closing lah pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada siapa lagi nak menang kita punya ni? Kita ada Lenovo Tab pada hari ini.
So kita ada cabutan yang kita nak buat tuan-tuan dan puan-puan. Dah ready ke kita punya draw machine kita? Kenapa kau tunjuk dia? Tunjuk aku. Okay, so kita tengok siapa yang dapat tab, mini tab pada malam ini. Spin, go. Jeng 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 jeng. Kalai Selvan. Okay, so pemenang di nombor tab pada malam ini adalah Kalai Selvan. So remember guys, siapa yang nama anda dapat 10 nama yang menang kita punya cabutan bertuah pada malam ini, pastikan anda WhatsApp kontak Encik Syaril. Encik Syaril sebelum pukul berapa Syaril? Sebelum pukul 10. Sebelum pukul 10 malam untuk verify you punya kemenangan. So kalau anda yang menang tadi itu tak menonton pada malam ini, tak tahu, nasib lah siapa suruh tak datang. Okay, alright. So doktor, again juga Adi, I think tonight is a very a good session. I think kita dapat satu input yang best lah. Bukan pasal apa dok, sebab dia orang ni kesian I punya agent semua, which 80% which woman kita punya sales force. Lepas tu dapat trainer pula macam menyerupa laki botak, nak cerita pasal nak cerita pasal kecantikan lah, nak cerita pasal serum lah, tapi itulah dia kesian dia orang ni kan. So sekali-sekala bila dapat perspektif fitness coach, dapat perspektif doktor, I think they are also excited lah for tonight. So saya rasa again thank you very much Mr. Adi, merangkap fitness coach kita, dan juga Dr. Roland, doktor kita yang handsome. Orang botak pada saya semua handsome, sebab kalau tidak saya akan kutuk diri saya sendiri kan. So kan, doktor yang handsome dan kontroversi. So boleh follow. You punya Instagram apa? Dr. Roland Victor MD. Dr. Roland Victor MD. You punya Instagram? Full name Abdul Hadi Hamid. Abdul Hadi Hamid. So bolehlah follow mereka ini, tanya tips-tips kesihatan. Abang Sador kita ni, doktor yang kontroversi ni, banyak cerita-cerita yang best dengan dia. Saya sebelum kita buat podcast ni sempat duduk dengan dia, minum kopi tu aja tu. Termenung saya dengar cerita dia kan, another perspektif lah. So satu doktor yang saya rasa menarik, dia banyak cerita-cerita yang saya nak tanya kat sini, saya tak berani lah nak tanya kat sini. Mungkin doktor yang berada di sisi orang awam tu. Di sisi orang awam. So maybe next session lah doktor Okay, so dah bagi penonton bagi yang menang pada malam ini, tahniah. Dan juga saya on behalf of management dan AG Nutrition meminta maaf lah apa saja shortcoming kita pada malam ini. Maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Pada malam ini sesungguhnya yang tidak baik itu datang pada kelemahan kami sendiri, yang baik hanyalah daripada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billahil azim. Okay, so bye bye semua daripada kami. So jumpa minggu depan. Ada apa Syaril minggu depan? Ada on board coaching. Okay, so malam Rabu depan jangan lupa, ahli-ahli baru nak belajar all the basic information tentang AG Nutrition, kita ada sesi on board coaching minggu depan by Syaril Kamal. Hari Rabu jam 8.30 malam. So kita berjumpa malam Rabu depan. Okay, bye bye all, love all. Mwah.